Kalau kita tengok gambaran dalam filem tersebut, seumpamanya markas yang dimiliki oleh Sauron yang kita namakan sebagai Mordor. Mordor ni lebih merujuk kepada apa? Pulau yang diduduki dan didiami oleh Dajjal itu sendiri. Dalam Isengard tu ada tentera-tentera Witch King. Kalau kita tengok, cari dalam filem tu, tentera Witch King itulah gambaran Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga ada seorang tua yang berpakaian serba putih, ada pedang, dan semua orang kenal. Dalam sejarah siapa itu? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ini adalah salah seorang ahli karya seni yang berbangsa Itali yang cukup terkenal, yang mana selepas zaman beliau lahirlah tokoh-tokoh karya seni yang hampir sama kebolehan dan keistimewaan sama seperti beliau. Kalau kita nak rujuk, kita boleh tengok filem Ninja Turtle. Pernah tengok Ninja Turtle? Nama-nama keempat Ninja Turtle tu biasa merujuk kepada karyawan-karyawan seni daripada Itali kan. Yang ada huruf L tu Leonardo da Vinci lah, Leonardo. Yang ada huruf D tu Donatello. Yang ada huruf R tu Raphael. Yang ada huruf M tu Michelangelo. Semua tu nama-nama ahli-ahli ataupun karyawan seni yang diadaptasi melalui animasi ataupun kartun Ninja Turtle. Sekarang ni dah difilmkan kan, yang terbaru Ninja Turtle, boleh tengok kisah dia. Jadi berbalik kepada Da Vinci Code, sebenarnya kita perlu kembali kepada satu industri, iaitu industri media yang kita katakan perfilman ataupun hiburan, yang paling terkemuka dan paling unggul serta ulung di dunia tak lain tak bukan ialah bumi Hollywood. Kita semua kenal Hollywood. Begitulah juga dengan Bollywood. Bollywood pun kita terkenal. Kalau Hollywood, dia merujuk kepada Amerika. Kalau Bollywood, dia merujuk kepada industri perfilman Hindustan di India. Apa maksud Hollywood? Hollywood ni sebenarnya ialah kayu suci. Sebenarnya kayu suci Hollywood ni dahulu dimiliki oleh salah seorang ahli penyihir terkenal. Jadi dengan kayu tersebut, dia dapat menggunakan sihirnya dan memanipulasikan fikiran-fikiran minda-minda manusia agar mengikut setiap kata-kata dan arahan dia. Jadi hari ini adaptasi daripada kiasan kayu sihir tersebut digambarkan dalam bentuk industri media, sama ada hiburan ataupun nyanyian yang akan digunakan untuk diserap ke dalam fikiran-fikiran, untuk diserap ke dalam minda-minda anak muda di seluruh dunia, lebih-lebih lagi minda anak-anak muda Islam, agar dibuai, agar mereka ini sentiasa terangsang ke arah perkara-perkara yang Islam sifatkan hari ini sebagai lara, sebagai benda-benda yang lalai, benda-benda yang menjauhkan kita daripada mengingati Allah, benda-benda yang menjauhkan kita daripada mengingati syariat, lebih jauh lagi menjauhkan kita daripada mendekati agama kita sendiri, iaitu Islam. Bila sebut Hollywood tadi, maksudnya di dalamnya ada industri perfilman dan di dalamnya ada juga industri nyanyian. Yang inilah antara elemen-elemen yang cuba dibangkitkan oleh Hollywood sekarang menuju ke arah peristiwa akhir zaman. Kalau kita lihat filem-filem yang dihasilkan, nyanyian-nyanyian ataupun lagu yang dihasilkan, banyak mengandungi unsur-unsur yang diselitkan mesej-mesej tertentu, terutamanya tentang ketibaan Dajjal itu sendiri. Saya ambil beberapa contoh yang paling mudah. Kita tentu pernah lihat sebuah filem sequel yang cukup hebat, yang dianggap sebagai antara the box office untuk era dan abad ini, iaitu Lord of the Ring. Semua orang pernah tengok sequel pertama, sequel kedua, sequel ketiga. Yang jelas, kalau kita nak kaji dari sudut sejarah filem, tak ada pun filem ni mengarah kepada sejarah tertentu.
Sama ada sejarah sesebuah kerajaan tidak, sejarah sesebuah negara pun tidak, sejarah sesebuah agama pun tidak. Sebab bila kita menyebut dan menyentuh tentang sejarah, dia adalah benda lampau yang sudah pun berlaku dan berlalu. Tetapi corak, fragmen yang digambarkan dalam filem Lord of the Ring adalah sesuatu yang bukan telah dan yang kita kata dah berlalu, tetapi yang akan datang. Gambaran-gambaran tersebut semua dapat kita sikapi dengan baik melalui akal dan mata hati kalau kita jernihkan jiwa dan perasaan kita meneliti setiap plot-plot cerita yang ada. Dia lebih memang banyak menjurus kepada peristiwa yang akan berlaku di penghujung akhir zaman. Kalau kita tengok gambaran dalam filem tersebut, seumpamanya markas yang dimiliki oleh Sauron yang kita namakan sebagai Mordor. Mordor ni lebih merujuk kepada apa? Pulau yang diduduki dan didiami oleh Dajjal itu sendiri. Dan di pulau ataupun kediaman Mordor ni ada satu menara. Menara ni mirip macam Burj di Dubai kan. Tapi ada satu mata. Yang ni dinamakan Sauron. Sauron itulah yang mengawal setiap aktiviti yang berlaku, sama ada dalam kumpulan dia sendiri, dan dia menerobos masuk cuba memanipulasi setiap pemikiran, setiap pegangan, setiap akidah, setiap kepercayaan, setiap keyakinan yang di luar daripada kota Mordor juga. Jadi inilah yang kita nampak tentang gambaran Dajjal. Dalam tu juga ada yang disebut sebagai Isengard. Isengard ni sebenarnya merujuk kepada tembok Zulkarnain yang dia bina tu, tembok yang nak halang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Isengard tu ada tentera-tentera Witch King. Kalau kita tengok cari dalam filem tu, tentera Witch King itulah gambaran Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga ada seorang tua yang berpakaian serba putih, ada pedang, yang naik kuda tu nama Gandalf kan. Gandalf ni merujuk kepada Imam Mahdi, dan juga seorang lagi pemuda iaitu Aragorn. Aragorn tu merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi sambungan sebenarnya bagi filem Lord of the Ring tu, dia jadi kembali semula ke zaman silam. Bila kembali semula ke zaman silam, dia keluar Hobbit. The Hobbit tu, filem The Hobbit. Jadi dalam filem The Hobbit tu, dia ada watak Hobbit dengan watak Frodo. Frodo yang jadi pembawa cincin itulah Lord of the Ring tu. Tetapi kita perlu ingat benda yang diselitkan di sini. Inilah saya nak gambarkan hubungan yang kuat antara Samirah dengan Hollywood. Apa itu Samirah? Samirah merujuk kepada tempat tinggal ataupun tempat asal Musa bin Zafar. Siapa Musa bin Zafar? Sezaman dengan Nabi Musa, Musa bin Imran. Ada satu lagi Musa nama Musa bin Zafar. Yang inilah dikenal sebagai Samiri tu. Jadi bila kita lihat kepada Hobbit dan Frodo tu, siapa teman baik Frodo? Tak sekali dengan dia. Sam, bukan? Nama Sam ni begitu sinonim dalam setiap filem. Sam.